Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan tentang sukan Olimpik mengikut aspek-aspek seperti sejarah awal, sejarah perkembangan sukan, sukan pada masa kini, dan kesan sejarah sukan kepada sukan pada masa kini. Oke, pengenalan. Sukan Olimpik merupakan tamasya sukan yang terbesar di dunia. Ianya diadakan setiap 4 tahun sekali. Sukan Olimpik mempertandingkan lebih kurang sebanyak 33 jenis sukan yang berbeza. Antaranya adalah seperti bola sepak, bola keranjang, bola tampar, rugby, dan sebagainya. Setiap atlet di seluruh dunia bebas untuk menyertai sukan Olimpik, asalkan atlet tersebut menepati syarat dan kelayakan untuk menyertai tamasya sukan tersebut. Berikut merupakan contoh syarat dan kelayakan atlet untuk menyertai tamasya sukan Olimpik dalam sukan balapan dan padang. Seperti yang kita lihat di sini, bagi acara 100 meter kategori lelaki, masa yang harus dicatatkan oleh atlet tersebut adalah 10.05 saat, manakala bagi atlet perempuan pula adalah 11.15 saat. Bagi acara 200 meter pula, masa yang harus dicatatkan untuk bagi atlet lelaki adalah 20.24 saat, manakala bagi atlet perempuan pula adalah 22.80 saat. Bagi acara 400 meter pula, bagi lelaki, masa yang harus dicatatkan adalah 44.90 saat dan bagi perempuan adalah 51.35 saat. Selain berjaya melayakkan diri ke tamasya sukan Olimpik, beberapa atlet Malaysia juga telah berjaya mencatatkan pencapaian yang sangat menakjubkan di dalam tamasya sukan ini. Antara atlet tersebut adalah Datuk Lee Chong Wei yang mana telah berjaya memenangi 3 pingat perak dalam 3 edisi sukan Olimpik daripada tahun 2008, 2012, dan 2016 dalam acara bersorangan lelaki dalam sukan badminton. Selain daripada Datuk Lee Chong Wei juga, terdapat beberapa orang atlet yang juga berjaya memenangi pingat perak dalam tamasya sukan Olimpik. Antaranya adalah Chon Jung Hong dan Pandalela Rinong yang berjaya memenangi pingat perak dalam sukan terjun di tamasya sukan Olimpik Rio pada tahun 2016. Selain daripada mereka berdua, Datuk Azizul Hasniawang juga telah berjaya memenangi pingat perak dalam acara sukan keren berbasikal. Dan tidak terlupa pingat perak daripada sukan badminton, yaitu dalam acara bergu lelaki yang dimenangi oleh Tan Wee Kiong dan Go Vishem pada tamasya sukan Olimpik pada tahun 2016 di Rio. Baiklah, seterusnya kita ke sejarah awal sukan Olimpik. Sejarah awal sukan Olimpik bermula daripada sukan Olimpik purba yang berlaku di negara Yunani dan kemudiannya disambung oleh sukan Olimpik moden. Sukan Olimpik purba pada asalnya merupakan sebuah acara keagamaan untuk menghormati Tuhan Dewa Zeus. Sukan Olimpik purba melibatkan negara-negara Yunani dari semenanjung Iberia hingga rantau laut hitam Turki. Permainan pertama yang diadakan pada tahun 776 sebelum Masihi di Olimpia. Namun begitu, terdapat acara lain juga dimainkan di sekitar negara Yunani. Semasa Olimpik diadakan, semua permusuhan terlerai dan dikenali sebagai gencatan senjata. Sukan harian juga dilakukan untuk mendedikasikan kepada Tuhan Era. Seterusnya, antara syarat penyertaan sukan Olimpik purba ialah warga negara lelaki tidak mengira taraf sosial, politik dan ekonomi dan bebas, manakala pelibatan kaum perempuan boleh, namun perempuan tersebut mestilah belum berkahwin, kerana perempuan yang sudah berkahwin diamanahkan untuk menjaga keluarga. Antara acara-acara yang dipertandingkan dalam sukan Olimpik purba adalah sukan yang berkaitan dengan peperangan dan aktiviti yang memerlukan kemahiran fizikal dan stamina, seperti melontar lembing, melompat, lumba kuda, kusti, dan trek acara jauh dan trek acara dekat. Seterusnya, kejatuhan sukan Olimpik purba.
Kemasyhuran sukan Olimpik purba hanya bertahan lebih daripada 12 kurun, yang mana kemuncaknya disaksikan pada kurun ke-6 dan kurun ke-5 sebelum Masihi, iaitu sebelum Maharaja Rom Theodosius I memansuhkan pada tahun 353 AD dalam usaha menyebarkan agama Kristian sebagai agama negeri. Seterusnya, kita ke kebangkitan sukan Olimpik. Kebangkitan sukan Olimpik mengambil masa lebih dari 1500 tahun untuk kembali. Idea kebangkitan semula bermula setelah Perang Kemerdekaan Yunani pada tahun 1821. Negara-negara baharu ingin menjalin hubungan semula yang dilupakan sejak penjajahan Uthmaniyah lebih kurang 400 tahun lalu. Walaupun periode Kubertin dikreditkan dalam penubuhan Jawatan Olimpik Antarabangsa atau dikenali sebagai OIC pada tahun 1884 yang membawa kepada Olimpik pertama di Athens 2 tahun berikutnya. Sebenarnya Evangelos Zapas, seorang dermawan bangsa Yunani yang kaya, telah menulis surat pada Raja Yunani iaitu Raja Otto pada tahun 1856 dan menawarkan untuk membiayai kebangkitan semula sukan tersebut. Kebangkitan semula Olimpik berlaku di dataran bandar Athens pada tahun 1859. Walaupun Zapas terdahulu menawarkan untuk membiayai pembinaan semula Stadium Panathinaikos untuk acara Olimpik pada masa akan datang, malangnya beliau meninggal dunia pada tahun 1865 sebelum sempat melihat stadium baru siap. Sukan Olimpik seterusnya berlangsung pada tahun 1870, 1875 dan 1888 sehingga Kubertin mengasaskan IOC pada tahun 1854. 2 tahun kemudian, Olimpik moden pertama di bawah naungan OIC telah berlangsung di stadium baru yang dibiayai oleh Zapas di Athens. Masa pun berlalu, permainan yang diadakan semakin banyak melibatkan negara dan pelbagai acara sukan seperti berbasikal, berenang, perlumbaan kereta, maraton serta menembak. Olimpik moden pertama kali diadakan pada April pada 1896 di Athens, di mana menyaksikan pemenang dianugerahkan pingat emas, perak dan gangsa. Greek selaku tuan rumah menjuarai pertandingan dengan bilangan medal terbanyak dan trofi terbaik bagi acara maraton. Sebanyak 7 buah stadium yang digunakan, tetapi kebanyakan acara dilakukan di Stadium Panathinaikos. Sekian, terima kasih. Sejarah perkembangan sukan Olimpik berdasarkan gambar yang dilampirkan, Raja I merupakan tempat pertama sukan Olimpik terdahulu diadakan, manakala Raja II menunjukkan stadium utama pada tahun 1896 seperti yang kita dapat lihat sehingga ke hari ini. Sukan Olimpik terdahulu dikenali sebagai Sukan Olimpik kuno yang bermula di Olimpia. Dan juga sukan ini merupakan acara yang berteraskan keagamaan di mana penyertaan peserta yang bertanding merupakan manifestasi pengabdian mereka terhadap dewa-dewi Yunani atau penghormatan kepada Zeus yang merupakan tuhan-tuhan orang Greek. Setiap kali selepas tamat acara sukan, mereka akan mengadakan upacara korban sebanyak 100 ekor lembu di atas altar untuk didedikasikan kepada Zeus. Sini jelas kita tahu bahawa sukan pada masa tersebut digunakan sebagai satu ritual oleh penduduk-penduduk Yunani. Olimpik kuno yang pertama diadakan adalah pada tahun 776 sebelum Masihi, yaitu bersamaan dengan hari pertama bulan pertama selepas solstis musim panas, yaitu selalunya pada bulan Ogos. Pada masa itu juga terdapat satu acara sahaja dipertandingkan, yaitu acara olahraga seperti lumba lari 192 meter bersamaan dengan satu pusingan dan 384 meter yaitu 2 pusingan. Dan pemenang pertama sukan lumba lari adalah tukang masak yaitu Kropois dari Alis yang memenangi acara 192 meter. Pada masa tersebut juga seramai 40 orang atlet dan penonton dari beberapa buah negara di Yunani dan koloni yang menyaksikan sukan Olimpik tersebut. Namun, pada masa tersebut wanita tidak dibenarkan untuk menonton ataupun sebagai atlet, sebagai orang yang bertanding ataupun peserta untuk bersama
pada masa tersebut. Kerana pada masa itu semua atlet yang bertanding adalah tidak memakai pakaian. Oleh tersebut mereka tidak membenarkan wanita menyertai pertandingan ataupun sebagai penonton. Seterusnya, ganjaran atau hadiah yang diberikan kepada pemenang adalah dalam bentuk seperti diberikan mahkota atau kalung yang diperbuat daripada daun zaitun. Khususnya nama pemenang akan dijadikan puisi dan dihormati oleh orang ramai. Terusnya mereka akan dijadikan sebagai ingat-ingat lah. Ada patung khas diukir menyerupai pemenang. Seterusnya, ekoran perkembangan sukan Olimpik kuno yang berlangsung setiap 4 tahun sekali tersebut, terdapat berlaku penambahan acara seperti tinju ditambah pada tahun 688 sebelum Masihi, kemudian gusti dan pentathlon. Pentathlon ini terdiri daripada lempar cekra, lembing, lompat, berlari dan gusti ditambah pada tahun 708 sebelum Masihi. Seterusnya sinauris dan atau dikenali sebagai lumba kereta dua kuda ditambah pada tahun 496 sebelum Masihi. Namun telah digugurkan pada tahun 444 sebelum Masihi. Sukan itu tidak lama dijalankan. Setelah bertahun-tahun sukan Olimpik ini tidak dihiraukan, rakyat mula merindui sukan Olimpik, di mana sukan Olimpik dihidupkan kembali oleh Piers de Coubertin walaupun selepas menerima kegagalan pada tahun 1892. Kemudian beliau bangkit semula pada tahun 1894 dengan membawa sebuah kongres, yaitu Kongres untuk Pemulihan Sukan Olimpik. Dan ini menerima undian sebulat suara daripada 2,000 orang mewakili lebih 12 negara. Beliau merupakan pengasas utama Sukan Olimpik yang dipanggil sebagai Sukan Olimpik Moden atau Sukan Olimpik Musim Panas, yang juga pertama kalinya berkolaborasi dengan jawatan kuasa Olimpik antarabangsa. Sukan Olimpik moden yang pertama dipertandingkan adalah di Athens, yaitu pada tahun 1896, yang menampilkan 241 atlet lelaki. Belum ada wanita kerana pada masa tersebut belum ada acara terbuka untuk wanita. Daripada 12 negara yang bertanding dalam 43 acara. Pada masa itu juga, sebanyak 11 buah negara diisytihar secara rasmi dalam rekod anugerah seperti Austria, Denmark, England, Prancis, Jerman, Greece, Hungary, Sweden, Switzerland dan Amerika Serikat. Selepas meniti era globalisasi ini, Sukan Olimpik mula berkembang dengan sangat baik di mana penyertaan dibuka untuk semua negara, semua wilayah, semua etnik tanpa mengira jantina dan diadakan bergilir-gilir di dunia selama 4 tahun sekali. Namun tahun yang seterusnya, yaitu tahun 1900, atlet mula bertambah, yaitu jumlah atlet pada masa tersebut adalah seramai 997 orang atlet termasuk lelaki dan perempuan daripada 24 buah negara. Ekoran perkembangan ini juga muncul sukan-sukan baru seperti sukan lumba basikal, memanah, tenis, angkat berat, berenang, gimnastik, olahraga dan seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Itu merupakan perkembangan sukan Olimpik yang kita dapat tengok sehingga sekarang ini. Sukan Olimpik moden adalah diinspirasikan daripada Ancient Olympic
Games yang diadakan di Olympia Greece pada abad 8 Masihi hingga ke-4 Masihi. Baron Pierre de Coubertin telah menubuhkan International Olympic Committee iaitu IOC pada 1894 yang membawa kepada sukan moden pertama di Athens pada tahun 1896. Evolusi pergerakan Olimpik pada abad ke-20 dan 21 telah menghasilkan beberapa perubahan kepada sukan Olimpik. Pada tamasya Olimpik pertama pada tahun 1896, hanya 42 acara dipertandingkan dalam penyertaan kurang daripada 14 semua negara. Namun, sukan Olimpik makin mendapat perhatian sehingga penyertaan mencecah kepada 11,238 peserta di mana 6,179 lelaki dan 5,059 wanita daripada 206 negara pada tahun 2016 dengan 366 acara yang telah dipertandingkan. Sukan Olimpik boleh dibagi pada dua bahagian iaitu Sukan Olimpik musim panas dan juga Sukan Olimpik musim sejuk. Sukan Olimpik musim panas adalah acara sukan antarabangsa yang biasanya diadakan 4 tahun sekali. Sukan ini pertama kalinya diadakan pada tahun 1896 di Athens, Greece. Pada Sukan Olimpik musim panas yang terkini telah diadakan pada 2021 di Tokyo, Jepun. Terdapat 42 acara sukan yang merangkumi 55 disiplin sukan yang telah dipertandingkan dalam sepanjang Sukan Olimpik musim panas telah dianjurkan. Berikut adalah jadual berkenaan acara-acara sukan pada Sukan Olimpik musim panas. Sukan Olimpik musim panas telah dianjurkan di 5 benua oleh sejumlah 19 buah negara. Sukan ini telah diadakan 4 kali di Amerika Syarikat, 3 kali di Britain, 2 kali di Greece dan sekali di Sweden, Spain, China, Brazil dan Jepun. Berikut adalah jadual pungutan pingat sepanjang Sukan Olimpik musim panas, di mana Amerika Syarikat mendahului kiraan pingat sepanjang masa di Sukan Olimpik musim panas dan telah mengungguli jadual pingat pada 18 acara. Brazil yang diikuti oleh USSR iaitu Union of Soviet Socialist Republics sebanyak 6 kali dan Perancis, Great Britain, Jerman, China dan bekas Soviet hanya sekali setiap satu. Sukan Olimpik musim sejuk pula ialah sukan antarabangsa yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk sukan yang diadakan di atas ais dan juga salji. Sukan Olimpik musim sejuk yang pertama pada tahun 1924 yang diadakan di Chamonix, Perancis. 6 disiplin sukan ais dan salji telah diadakan iaitu lumba kereta gelongsor, curling, hoki ice, figure and speed skating, skiing dan perlombaan rondaan tentera. Pada tahun 2010 di Vancouver, terdapat 7 disiplin iaitu biathlon, bobsleigh, pelancongan, hoki ice, luge, luncur dan ski dengan 86 acara yang telah dipertandingkan. Yang terkini, terdapat 15 disiplin sukan dengan 103 acara yang dipertandingkan dalam Olimpik musim sejuk. Sukan Olimpik musim sejuk telah dianjurkan di 3 benua oleh 12 negara. Sukan Olimpik musim sejuk ni telah diadakan 4 kali di Amerika Syarikat iaitu pada tahun 1932, 1960, 1980 dan 2002. Dan 3 kali di Perancis, 2 kali setiap satu di Australia, Kanada, Jepun, Norway dan Switzerland. Berikut adalah jadual berkaitan pungutan pingat sepanjang Sukan Olimpik musim sejuk, di mana 6 daripada negara ini telah memenangi pingat pada setiap Sukan Olimpik musim sejuk iaitu Austria, Kanada, Finland, Norway, Sweden dan Amerika Syarikat. Norway mendahului jadual pingat Sukan Olimpik sepanjang musim sejuk. Apabila termasuk negara yang tidak berfungsi iaitu Jerman, mendahului diikuti oleh Norway, Rusia dan Amerika Syarikat. Penyertaan Malaysia dalam Sukan Olimpik. Kontijen Malaysia telah menyertai Sukan Olimpik sejak penyertaan pertama dalam Sukan Olimpik Melbourne iaitu pada tahun 1956. Sejak penglibatan Malaysia dalam Sukan Olimpik, sukan seperti akuatik, badminton dan berbasikal menjadi sukan biasa sehingga tahun 2016. Beberapa sukan lain turut mencatatkan pencapaian terbaik menerusi bekas jago pecut negara iaitu Datuk Dr. M.J. Gatesan dalam acara 200 meter di Tokyo pada tahun 1968 dan Meksiko tahun 1972. Ishtiaq Mubarak dalam acara 110 meter lari berpagar di Meksiko pada tahun 1972. Seterusnya, saya, Herina Lianiko, akan membentangkan 4 podcast yaitu tentang kesan sejarah Sukan Olimpik kepada sukan masa kini. Terdapat beberapa kesan Sukan Olimpik kepada sukan masa kini.
Antara kesan penganjuran Sukan Olimpik kepada negara, yang paling ketara ialah kedatangan pelancong asing ke dalam negara semakin meningkat. Melalui penganjuran sukan bertaraf antara bangsa, negara akan mengalami kemajuan secara pesat karena dapat meningkatkan ekonomi negara secara tidak langsung. Ini disebabkan berlakunya pertukaran mata wang asing. Sebagai contoh, bandar tuan rumah bagi Sukan Olimpik pada tahun 2021 ialah Tokyo, Jepun. Maka, negara akan dapat menarik minat para pelancong asing untuk berkunjung ke dalam negara bagi menyaksikan pertandingan yang bakal berlangsung dan ini menyebabkan berlakunya pertukaran mata wang asing. Di samping itu, pihak kerajaan juga dapat mempromosikan negara ke peringkat antara bangsa. Oleh itu, penganjuran sukan bertaraf antara bangsa seperti Sukan Olimpik dapat memberi banyak manfaat kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, kesan penganjuran sukan bertaraf antara bangsa kepada negara adalah mendapat liputan yang meluas dari seluruh negara. Ini karena tidak semua penonton dapat menyaksikan pertandingan secara langsung. Oleh itu, penonton akan menyaksikan perlawanan melalui media massa seperti telepon, televisi, dan juga radio. Secara tidak langsung, ramai negara akan mengetahui kewujudan negara melalui liputan yang disampaikan. Dengan ini, negara akan dapat meningkatkan image ke seluruh dunia. Di samping itu, kesan penganjuran Sukan Olimpik kepada negara ialah dapat menjalin hubungan serta mengeratkan perpaduan dan kerjasama antara negara yang terlibat. Perpaduan yang sejagat dapat diterap melalui sukan yang diadakan antara masyarakat dari seluruh negara. Negara juga dapat mengelakkan dari berlakunya sebarang masalah, seperti perselingkuhan, perselisihan paham, dan permusuhan antara satu sama lain karena mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Oleh itu, penganjuran sukan membolehkan setiap negara bekerja sama antara satu sama lain. Justru itu, peluang pekerjaan dapat diwujudkan melalui penganjuran Sukan Olimpik kepada atlet maupun masyarakat. Bidang sukan boleh dijadikan sebagai career bagi belia yang bergiat secara aktif dalam sukan, sama ada sebagai atlet atau pentadbir, yaitu di bahagian pengurusan sukan. Kemajuan dalam bidang sukan juga dapat meningkatkan permintaan terhadap alatan sukan dan ini menyebabkan peluang pekerjaan seperti menjual peralatan sukan juga akan meningkat. Oleh itu, sukan pada masa kini dapat membantu masyarakat dan negara karena dapat meningkatkan peluang-peluang pekerjaan. Seterusnya, kesan penganjuran Sukan Olimpik kepada atlet ialah dapat mengatasi masalah sosial. Sejak kebelakangan ini, masyarakat terdedah dengan remaja yang mempunyai masalah sosial seperti suka melepak, melakukan vandalisme, maupun penyalahgunaan dada. Walaupun terdapat banyak faktor yang menyebabkan remaja mempunyai masalah sosial, tetapi faktor yang paling ketara ialah karena remaja tidak memanfaatkan masa lapang mereka. Jika remaja dapat menggunakan masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah, seperti bersukan, remaja dapat mengelakkan diri untuk bergiat dalam aktiviti yang tidak wajar. Oleh itu, sukan dapat mengurangkan masalah sosial yang sering berlaku, karena seseorang individu itu mempunyai tujuan yang lebih jelas. Kesimpulannya, penganjuran sukan antara bangsa seperti Sukan Olimpik telah terbukti mempunyai berbagai kesan yang positif terhadap pembangunan negara. Oke, bagi kesimpulan, kita sebagai rakyat Malaysia yang patriotik haruslah sentiasa menghargai setiap usaha, pencapaian, dan pengorbanan atlet-atlet yang membawa nama Malaysia ke pentas Olimpik. Kami daripada kumpulan 11 berharap suatu hari nanti negara Malaysia akan berjaya untuk memenangi pingat emas yang pertama di dalam tamasya Sukan Olimpik. Sekian, terima kasih.